Puan Salasia. 7. Ya, Ustaz. 8, Ustaz. 48 kan? Okey. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Fadallu fala yastati'un. So 286 ayat 48 insya-Allah. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amin. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ayatnya berbunyi unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Unzur, lihatlah. Terjemah unzur, lihatlah, perhatikanlah. Okey, terjemah unzur, lihatlah, perhatikanlah. Okey. Kaifa, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Darabu, mereka membuat. Darabu, mereka membuat. Laka, bagimu. Bagimu tu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amsal, persamaan. Terjemah al-amsal, persamaan. Okey. Fa maka dallu, mereka telah sesat. Dallu, mereka telah sesat. Iaitu orang-orang musyrikin Mekah ni lah, mereka telah sesat. Fa maka la tidak. Fa maka la tidak. Yastati'una, mereka mampu. Yastati'una, mereka mampu. Sabilan, mencari jalan. Terjemah sabilan, mencari jalan. Okey. Tolong terjemahkan dia, Puan Izawani. Ayat 48 ni, Puan Izawani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah bagaimana mereka membuat bagimu, iaitu Nabi, persamaan. Maka mereka telah sesat. Maka tidak mereka mampu mencari jalan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Mas, Allah kata dalam ayat ni unzur. Unzur ni maksudnya cuba perhati perangai mereka yang pelik. Itu maksud. Unzur, cuba perhati, cuba fikir, cuba mendalami perangai mereka yang pelik. Apakah perangai mereka yang pelik? Iaitu mereka membuat bagi Nabi persamaan. Apa maksud mereka membuat bagi Nabi persamaan? Mereka menyamakan Nabi dengan orang gila, mereka menyamakan Nabi dengan tukang sihir, mereka menyamakan Nabi dengan tukang syair, mereka menyamakan Nabi dengan soothsayer. Tok Pawang. Jadi Allah kata, cuba tengok mereka samakan kau dengan apa. Cuba tengok mereka telah menyamakan kau dengan apa. Pertama sekali, mereka iaitu orang-orang musyrikin Mekah cakap Nabi ni gila. Sedangkan orang gila ni orang tak perhati pun apa dia cakap. Orang yang gila ni orang bercakap tanpa ujung pangkat. Dia pun tak tahu apa dia cakap dan orang pun tak nak beri tumpuan terhadap apa yang dia cakap. Dah gila. Dia cakap suka hati dia. Tak ada orang pun akan beri perhatian, akan ambil peduli, akan ambil cakna terhadap apa yang dia cakap. Belum baca Puan Salasiah surah Al-Qalam. Muka surat 566 ayat 51. Muka surat 566 ayat 51. Ayat 51. Ayat 51. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan kamu daripada pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang yang gila. Okey. Terima kasih Puan Salasiah. Mereka cakap Nabi ni gila. Orang gila kalau dia bercakap, tak perlu kita ambil peduli pun. Orang gila cakap kita bodoh, orang gila cakap kita sewil, orang gila cakap kita macam-macam. Kita perlu ambil peduli tak cakap-cakap orang gila? Tak perlu pun. Kalau kita duk sibuk berlawan balik dengan orang gila, maka jadilah dua orang gila yang sedang bergaduh.
Jadi mereka kata Nabi gila, tapi mereka memberi perhatian, mereka ambil peduli apa yang Nabi sampaikan. Jadi Allah kata, cuba tengok, mereka tuduh kau gila. Ya ke? Kalau Nabi gila, tak adalah bertambah sahabat-sahabat dia. Mereka tuduh Nabi gila, tapi setiap hari ada je orang baru masuk Islam. Ada je orang baru masuk Islam. Kalau dia gila, keluarga dia pun akan abaikan dia. Kalau dia gila. Okey, baik. Pertama. Kedua, mereka tuduh Nabi SAW membaca Quran dengan ayat yang hebat tu. Kata-kata seorang Nabi ni penyair. Mereka tuduh Nabi ni soothsayer. Kalau baca boleh, Dr. Norhilda ada? Dr. Norhilda ada? Ada. 568. Page 568. Ayat 40 sampai 42. 43. 40 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, tetapi sedikit sekali kamu beriman terhadapnya. Dan bukan pula perkataan tukang pilih, namun sedikit sekali kamu mengambil pengajaran daripadanya. Satu lagi. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan daripada Tuhan seluruh alam. Okey, terima kasih Dr. Norhilda. So tadi orang kafir kata Nabi gila. Sekarang orang kafir kata Nabi ni tukang syair. Sebab Quran yang dia baca tu belakang ni banyak irama sama, susunannya menarik, maka mereka tuduh Nabi tukang syair. Allah kata dia bukan tukang syair. Dia tak layak nak mendeklamasikan syair. Sebab dia tu buta huruf, ummi. Dia tak belajar pun cara-cara menyusun ayat. Dia tak belajar cara-cara menyusun kata-kata indah. Dia tak belajar. Sastra apa semua dia tak belajar. Baginda tak belajar. Allah kata wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tuan Haji Isali telah baca boleh surah Yasin. Surah Yasin. Muka surat 444. Ayat 69. 444 ayat 69. Boleh Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadamu Muhammad kerana bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pengajaran dan kitab yang jelas. Okey. Nampak? Terima kasih Tuan Haji Zali. Mereka tuduh Nabi gila. Mereka tuduh Nabi tukang syair. Mereka tuduh Nabi soothsayer, tok pawang. Tapi Nabi tak pernah pun terlibat dengan benda-benda macam tu. Kalau soothsayer ni, tukang tilik ni, dia jampi-jampi serapah, dia ramal masa depan orang tu, masa depan orang ni. Nabi mana ada buat macam tu? Mereka tuduh Nabi apa lagi? Kazab, penipu. Mereka tuduh Nabi tukang sihir. Mana Surah Sad. Kalau baca Puan Ilham boleh? Puan Ilham ada? Ya Ustaz. Okey, muka surat 453. 453 ayat 4 ayat 5. Tolong unmute-kan Puan Ilham, tak dengar. Dan mereka hairan kerana mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pensihir yang banyak berdusta. Ayat 5, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh itu benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Okey, terima kasih Puan Ilham. So apa mereka samakan Nabi dengan? Gila, penyair, soothsayer, penipu, tukang sihir. Okey, ni mereka tuduhan bagi mereka melemparkan Nabi dengan 5 tuduhan tadi. Gila, tukang syair, soothsayer, tok pawang, penipu dan juga tukang sihir. Allah kata mereka tak mampu nak cari jalan, ada dua pendapat. Pendapat pertama, mereka tak mampu nak cari jalan kebenaran. Pendapat kedua, mereka tak mampu nak cari jalan untuk bagi tuduhan yang benar-benar tepat pada Nabi. Mereka tak mampu nak cari jalan untuk memberi tuduhan yang benar-benar sesuai dengan Nabi SAW. Masa musim haji, orang-orang Mekah ni risau. Apa yang mereka risau? Mereka risau kalaulah kita tak sekat dakwah Nabi ni,
nanti orang-orang luar yang datang buat haji kat tempat kita, mereka akan terkesan dengan apa yang Muhammad sampaikan. Jadi kita berpakatlah. Kita pakat sama-sama supaya kita bagi dia satu tuduhan yang kita semua sepakat dengan tuduhan tersebut. Jangan pula nanti orang masuk daripada belah sana, kita kata dia tukang sihir. Orang masuk pada belah sini, kita kata dia gila. Orang masuk pada belah utara, kita kata dia tukang syair. Orang masuk pada belah selatan, kita kata dia penipu. Jadi nampak tak kita punya tuduhan terhadap dia tu kontradik. Jadi bila kontradik, orang nampak kita menipu. Jadi kita nak keluarkan satu kata putus untuk sama-sama kita kata dia ni apa. Mereka duduk mesyuarat di rumah Walid bin Mughirah. Mula-mula mereka kata nak tuduh dia seorang gila. Kalau dia seorang gila, kata-kata dia tak nampak macam orang gila pun. Orang gila ni cakap tak ada ujung pangkal. Cakap tak apa-apa. Tak ada isi pun. Tapi dia cakap ada isi, tak sesuai. Nak tuduh dia tukang sihir. Tak pernah nampak pun dia meniup dalam simpulan-simpulan tali. Tukang sihir ni kerja dia tiup sana, tiup sini, tiup sana, tiup sini lah. Nak tuduh dia tukang syair. Dia tak pandai baca, tak pandai menulis. Tak pernah sekali habuk dia mendeklamasikan mana-mana syair. Tak pernah. Nak tuduh dia soothsayer. Tak pernah nampak pun dia meramal masa depan orang tu, masa depan orang ni. Jadi mereka buntu. Tak tahu nak tuduh apa. Sehingga kan Allah kata mereka berkerut dahi dan berwajah muram. Kenapa berkerut dahi? Kenapa berwajah muram? Tak tahu nak tuduh apa. Okay, tengok muka surat 576. Tolong baca Puan Tamsiah boleh. Page 576. Surah Al-Muddassir. Surah Al-Muddassir. Ayat 18 sampai ayat 26. Ayat 18 sampai ayat 26. Boleh? Ada? Puan Tamsiah Syuaib ada? Ada Ustaz. Okey. Muka surat 576 ayat 18 sampai ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. 19. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkannya? 20. Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? 21. Kemudian dia merenungi, memikir. 22. Lalu mereka masam dan mengerut. 23. Kemudian berpaling daripada kebenaran dan menyombongkan diri. 24. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari daripada orang-orang dahulu. 25. Terus? 25. Ini hanyalah perkataan manusia. 26. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Okey. Terima kasih Puan Tamsiah Syuaib. Mereka berfikir. Dia berfikir. Apa yang dia fikir? Nak tuduh apa sesuai? Nak tuduh apa sesuai kat Nabi? Dan dia telah menetapkan. Celakalah dia bagaimana dia boleh menetapkan. Kemudian dia telah menetapkan dan dia telah memikirkan, memerhatikan. Kemudian dia telah berwajah masam dan berkerut dahi. Kenapa berwajah masam dan berkerut dahi? Itu poin saya. Kenapa mereka ni berwajah masam dan berkerut dahi? Berwajah masam dan berkerut dahi sebab tak tahu nak tuduh apa yang sesuai. Nak tuduh gila tak sesuai, nak tuduh tukang syair tak sesuai, nak tuduh tukang sihir tak sesuai. Jadi sampai berat kepala otak mikir nak tuduh apa tak tahu ni. Betul Allah kata dalam kita sekarang. Cuba tengok. Bagaimana mereka telah membuat persamaan dengan kamu. Mereka telah menyamakan kamu dengan orang gila, tukang syair, tukang sihir. Okey? Jadi kalau bahasa kita nak senang faham lah. Kalau bahasa kita nak senang faham, nak tuduh pun agak-agak lah. Okey? Orang tu tak pernah pun jejak kaki dia kat Sabah Sarawak, contohlah. Kita pun kata dia dulu pernah ambil rasuah kat Sarawak, contohlah. Dia dulu pernah mencuri kat Sarawak. Dia dulu pernah apa lagi? Pernah curi tanah orang, kebun orang kat Sabah tu, contoh. Jadi kita kata awak nak tuduh tu fikir sikit lah. Orang tu seumur hidup tak pernah naik kapal terbang. Jadi bila seumur hidup tak pernah naik kapal terbang, takkanlah sampai Sabah Sarawak. Takkanlah sampai kat tempat-tempat yang biasanya orang pergi mesti naik kapal terbang. Dia tak pernah sampai ke sana, tiba-tiba awak tuduh dia curi tanah orang sana, ambil duit orang sana, tipu orang sana. Ni contoh
contoh. Jadi seolah-olah kita nak kata apa? Kalau nak tuduh pun fikirlah, bagi logik sikit. Kalau nak tuduh pun fikirlah, bagi sesuai sikit. Okey? Contoh, zaman dulu ada seorang muhadis yang suka menyebarkan hadis palsu. Zaman dulu ada contoh. Zaman dulu ada orang yang suka menyebarkan hadis palsu. Jadi ada seorang ulama lain lah. Ada orang nak jatuhkan dia, Orang kata dia pernah belajar dengan penyebar hadis palsu. Bila orang kaji, penyebar hadis palsu tu, orang yang suka menyebarkan hadis palsu tu, dia mati tahun 400 Hijrah. Contoh. Jadi ulama yang dituduh belajar dengan dia ni lahir 398 Hijrah. Faham? B ni terkenal dengan penyebar hadis palsu. B ni contoh ni cara-cara orang dulu nak jatuhkan seseorang, dia buat tuduhan. B ni penyebar hadis palsu. Dia mati tahun 400 Hijrah. Contohlah 400 Hijrah. Jadi ulama ni yang baru naik, yang hebat menyampaikan dakwah, hebat menyampaikan agama, orang tak suka dia. Orang tuduh dia berguru dengan si B ni. Walhal bila kaji-kaji, dia ni ulama yang A ni lahir 398 Hijrah. Jadi logik tak? Masuk akal tak? Ulama A belajar dengan ulama B. Ulama A yang baik ni belajar dengan penipu, menyebar hadis palsu yang B ni. Logik tak? Tak logik. Sebab masa B mati, A ni baru umur 2 tahun. Umur 2 tahun nak belajar apa? Ni contoh, ni berlaku dalam ilmu hadis. Imam Bukhari pun ada orang tuduh macam-macam. Jadi kita kata dalam bab ni, nak tuduh pun agak-agak lah, biarlah masuk akal sikit. Masuk akal ke umur 2 tahun belajar hadis dengan orang yang terkenal dengan penyebaran hadis palsu? Tak sesuai. Tengok tu. Jadi bila tuduhan tak sesuai, maknanya apa? Jelaslah tukang tuduh tu orang yang tak betul, orang yang menipu. Samalah juga Nabi SAW, mereka nak tuduh Nabi penipu, mereka tak pernah ada rekod Nabi menipu sekali. Tak pernah ada rekod sebelum Nabi jadi Nabi, tak pernah ada rekod sekali pun Nabi menipu. Sebab tu Nabi dipanggil Al-Amin. Tiba-tiba bila dia bawa kebenaran, kamu panggil dia gila, penipu dan sebagainya. Betul lah kata, unzur. Cuba tengok macam mana dia boleh tuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang langsung tak masuk akal, tuduhan-tuduhan yang langsung tak sesuai dikenakan pada Nabi SAW. Boleh? Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Sepatutnya bila nak tuduh apa sama tak sesuai, nak tuduh A tak sesuai, nak tuduh B, C, D semua tak sesuai, kena terima hakikat yang dia seorang Nabi yang benar. Kena terima hakikat dia benar-benar dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana Allah kata ayat tadi yang sahabat kita baca tadi, dia menyombongkan diri. Kenapa menyombongkan diri? Dia dah tahu tuduhan dia tak betul semuanya. Patutnya kena buat apa? Berimanlah. Tapi sebab sombong, tak nak terima juga. Mereka tetap buat keputusan, okey, kita tengok 5 tuduhan tu tak sesuai dengan dia. Cuma yang paling hampir kepada sesuai. Yang paling kita kata ke arah menepati kesesuaian untuk tuduh pada dia, mereka bersepakat untuk mengatakan apa yang disampaikan tu sihir. Apa yang Muhammad sampaikan tu sihir. Kenapa sihir? Sebab apa yang disampaikan telah menyebabkan ayah berpisah dengan anak, suami berpisah dengan isteri, adik-beradik pisah sama adik-beradik. Sebab yang ikut dia berpisah dengan yang tak ikut dia. Jadi kita kata mereka sepakat untuk mengatakan apa yang Nabi SAW bawa adalah sihir. Sedangkan itu pun tidak sesuai juga dituduh pada Nabi SAW. Okey, baik, ayat 49. Ayat 49, ayat bawah sekali page untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita 286 ayat bawah sekali. Dan qalu, mereka berkata, orang musyrikin kan, qalu, mereka berkata, adakah iza, apabila mereka berkata, adakah apabila kunna, kita menjadi boleh, kami menjadi boleh, izaman, terjemah izaman tulang-tulang. Kalau setengah terjemah dia terjemah tulang belulang. Okey, tak kisahlah tulang belulang ke sebiji tulang, azmun. Orang nama Azmin tu bukan tulang. Orang nama Azmin tu jangan pula panggil dia tulang. Orang nama Azmin tu dia Ain Zai Mim. Orang yang berazam. Jangan pula panggil orang nama Azmin nama dia tulang. Tak. Orang yang nama Azmin tu eja dia Ain Zai Mim, azam. Tu nama Azmin, Azmun, Azman. Tu terjemah dia keazaman.
Adapun tulang ni za, ain, za, mim. Ni tulang. Sebiji tulang azmun, izam, tulang belulang. Wa dan rufatan, benda-benda hancur. Rufatan, benda-benda hancur. Adakah kita telah menjadi tulang dan benda-benda hancur? Adakah? Inna sesungguhnya kita, la benar-benar, mabu'usuna akan dibangkitkan, khalqan dengan kejadian ataupun dengan penciptaan, dua-dua boleh. Khalqan dengan kejadian boleh, dengan penciptaan pun boleh. Jadi dan yang baru, terjemah jadi dan yang baru. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat baru kita. Puan Siti Nolis, terjemahkan Puan Siti Nolis, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, adakah apabila kita menjadi tulang-tulang dan benda-benda hancur, adakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dengan penciptaan yang baru? Okey. Terima kasih Puan Siti Nolis. Sama. So, salah satu cara mereka nak tuduh Nabi ni penipu adalah mereka akan guna point kebangkitan selepas mati. Nabi SAW selalu menyampaikan pada sahabat-sahabat, pada umat, pada kita semua tentang kehidupan selepas mati. Maka, salah satu cara mereka nak reject kebenaran Nabi ialah dengan mengatakan, dia duk cakap kat kita lepas mati jadi tulang tu hancur. Bukan sekadar jadi tulang tu hancur. Macam debu. Boleh ke kita hidup balik jadi orang baru? Jadi kejadian yang baru? Sebab tu dalam ayat ni, ada dua A. A pertama A-idha, yang kedua A-inna. Jadi mereka bertanyakan soalan dengan dua A ni nak tunjuk apa dia? Apa yang Nabi cakap tu pelik sungguh. Tak masuk akal, tak boleh nak terima. Sebab tu mereka menggunakan soalan. Adakah kita dah jadi tulang belulang, hancur lebur, kita boleh hidup balik ke? Ini salah satu cara mereka nak reject kebenaran Nabi SAW. Benda ni bukan baru. Sejak zaman dulu lagi, orang-orang kafir telah menggunakan point ini untuk reject Nabi-Nabi yang dihantarkan kepada mereka. Tolong baca Tuan Haji Rashid boleh? Surah Al-Mu'minun. Ni surah Al-Mu'minun yang kita nak refer ni zaman Nabi Hud. Okey, muka surat 344. 344 ayat 34 sampai 37. 34 sampai 37. Ada Tuan Haji Rashid? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jika kamu mentaati manusia seperti kamu, tentulah kamu dengan berbuat demikian menjadi orang yang rugi. 35. Apabila dia menjanjikan kamu bahawa apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang, kamu akan dikeluarkan hidup semula. 36. Amatlah jauh apa yang diancam kepada kamu itu. 37. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan hidup semula. Okey, terima kasih Tuan Haji Rashid. Ayat 36 tu. Hayhata lima tu'adun. Jauh sangat tu. Apa dia cakap tu jauh sangat tu? Apa maksud jauh sangat? Jauh sangat daripada kebenaran. Okey. Saya tengok dan dengar saja. Okey, baik. Okey, jadi orang kafir kata, apa yang dijanjikan untuk kita lepas kita mati duduk balik tu jauh sangat tu. Jauh sangat. Berapa kalau bahasa kita kan, berapa sangat tu? Kita kat dunia ni kita hidup, kat dunia ni kita mati. Lepas tu tak hidup dah lah. Kat dunia ni kita hidup, kat dunia ni kita mati. Lepas tu tak hidup dah lah. Tu kata mereka. Baik. Mereka dalam bab kehidupan selepas mati ni, mereka siap bersumpah lagi dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah, mereka mengatakan yang mereka demi Allah tak akan hidup balik selepas mati. Tengok muka surat 271. Kalau baca Puan Zakiyah, boleh Puan Nur Zakiyah. Page 271 ayat yang ke-38.
Yang 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Bukan begitu, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar daripadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiah. Sama- Mereka sumpah dengan nama Allah yang Allah memang tak akan bangkitkan orang yang berdah mati. Ni orang kafir punya kepercayaan. Yang mereka ada kepercayaan hari ni reinkarnasi. Itu bahasa Indonesia lah, reinkarnasi. Reincarnation, tu je bagi mereka. Dah mati, hidup balik, memang ada hidup balik kat dunia ni juga. Tapi dalam bentuk benda lain lah. Sama ada bangkit dalam bentuk manusia juga ke, dalam bentuk binatang lain ke, dalam bentuk tikus ke, terpulang lah. Sebab tu tengok kat YouTube ada satu video tu, namanya Red Temple. Kuil tikus. Kuil tikus. Kenapa dinamakan kuil tikus? Kat situ tikus-tikus dibiarkan hidup berleluasa, bermaharaja lela. Tanpa diganggu sikit pun tikus-tikus tu. Seronok tikus tu. Kenapa tikus tu tak diapa-apakan? Sebab mereka berkefahaman bahawasanya tikus-tikus tu adalah kelahiran semula orang alim dulu. Orang-orang alim dulu, orang-orang yang soleh warak dulu bagi mereka lah dah mati. Sekarang hidup balik sebagai tikus-tikus. Jadi tikus-tikus tu diraikan, tak dibunuh, tak dihalau, hidup dengan tenang, aman damai kat situ. Ini kefahaman mereka. Jadi bagi mereka kat dunia ni lah mati, kat dunia hidup. Tak ada lah dunia baru, tak ada akhirat, nak kena hidup semula. Baik, bagaimana cara Allah menjawab mereka yang tak percaya ni? Masuk muka surat baru. Muka surat 287 ayat 50. Muka surat baru 287 ayat 50. Kul katakanlah, kunu jadilah kamu, hijaratan batu. Kita bisa sebut hajarat aswad, itu batu. Ada surah Al-Hijr, juzuk 14 ada surah Al-Hijr. Al-Hijr maksudnya kawasan-kawasan berbatu. Okey, kawasan-kawasan berbatu. Jadi hijaratan batu ataupun hadidan besi. Ataupun khalqan, ciptaan-ciptaan ataupun makhluk-makhluk, dua-dua boleh. Khalqan terjemah dia ciptaan-ciptaan, makhluk-makhluk. Mimma daripada apa yang yakburu besar. Yakburu terjemah dia besar. Fi dalam sudurikum, fikiran kamu, perasaan kamu, fikiran kamu, duduk boleh. Sebenarnya sudurikum ni dada kamu. Apa yang kamu fikir dalam hati, apa kamu rasa dalam hati, cuba kamu sebut. Okey, tolong baca dia. Puan Rahimah, tolong baca boleh Puan Rahimah. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jadilah kamu batu ataupun besi ataupun makhluk-makhluk daripada apa yang besar dalam fikiran kamu. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Apa makna ayat ni? Allah suruh jadi batu, jadi besi. Ayat ini ni Allah nak beritahu pada kita semua betapa Allah mampu nak jadikan kita balik lepas kita mati. Betapa Allah berkuasa mampu untuk menjadikan kita semula selepas kita mati. Jadi orang-orang yang baik, bagus, soleh kat dunia ni lah, tak kacau orang, tak mengata orang, tak kutuk orang, tapi mereka tidak mempercayai adanya hari akhirat, mereka tetap dianggap kafir. Bahkan mereka dianggap mencela Allah. Mereka dianggap mencela Allah, mendustakan Allah. Okey, tengok hadis kat skrin. Mendustakan Allah, bukan mencela Allah, mendustakan Allah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Adam telah mendustakan aku, padahal aku tidak demikian. Anak Adam mencela aku, padahal aku tidak demikian. Adapun pendustaan mereka terhadap aku ialah perkataan mereka, Allah tidak akan menghidupkanku kembali sebagaimana dia memulainya. Padahal awal penciptaan tidaklah lebih mudah bagiku daripada mengulanginya. Kali pertama nak buat mudah bagi Allah, nak buat kali kedua, tiga, keempat, kelima, lagi kacang goreng lagi mudah bagi Allah. Ni, jadi orang yang
tak percaya adanya hari kebangkitan, dia telah kazzaballah, mendustakan Allah. Kemudian Allah kata, sedangkan cercaan ataupun celaan anak Adam kepadaku adalah dengan perkataannya, Allah ada anak. Padahal aku adalah Rabb yang Maha Esa, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Wa ana al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, kita tak cerita yang ni lah, kita nak cerita yang mula-mula ni. Anak Adam dianggap mendustakan Allah, menafikan kehebatan Allah, menafikan kekuasaan Allah. Sebab apa? Dia kata kita tidak akan hidup balik lepas kita mati. Sedangkan berkali-kali dalam ayat Quran sebut, lepas mati aku hidupkan balik. Lepas mati aku hidupkan balik. Okey? Lalu ayat kita sekarang, sambung ayat 50 ni. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ni salah satu cara lah Allah nak jawab orang kafir yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Allah kata, jadilah kamu batu ataupun besi. Apa maksud ayat ni? Mereka mengatakan tadi, ayat sebelum ni, kita dah jadi tulang, dah jadi benda-benda hancur, boleh hidup balik ke? Boleh jadi manusia balik ke? Boleh jadi orang yang okey semula ke? Orang yang normal balik ke? Lepas kita dah tinggal tulang, hancur lebur dalam tanah. Maka Allah nak kata apa? Bukan sekadar tulang. Katakanlah lepas mati kamu jadi batu. Lepas mati kamu jadi besi. Lepas mati kamu jadi kayu. Lepas mati kamu berubah jadi pokok ke, jadi najis ke, jadi lembu. Contohlah, tak ada lembu. Peliklah lembu tu. Maksudnya, apa saja yang jadi pada badan kamu, pada anggota badan kamu lepas kamu mati, Allah tetap mampu. Allah tetap berkuasa untuk buat hidup balik. Itu poin dia. Apa saja yang jadi kat badan kamu lepas kamu mati, sekarang ni kamu mengetahui, kamu tahulah lepas mati, sebab kamu tengok badan orang dalam kubur, lepas dia mati, kamu tengok dia tinggal tulang. Dan lepas beberapa tahun, kamu akan tahu badan dia akan jadi hancur lebur. Tanah. Itu yang kamu tahu. Jadi kamu pun mempersoalkan dengan mengatakan, lepas kita jadi tulang, jadi hancur lebur dalam tanah, boleh hidup balik ke? Allah suruh Nabi cakap pada orang kafir yang tak percaya tu, kamu jadilah batu ke, kayu ke, besi ke, ataupun makhluk-makhluk yang kamu rasa berat bagi Allah nak hidupkan semula, ataupun makhluk-makhluk yang kamu rasa kuat, teguh, kukuh. Kenapa Allah bagi contoh kayu dan batu? Kayu dan batu pula dah. Batu dan besi. Kerana batu dan besi ni adalah ciptaan Allah yang paling susah untuk diubah suai. Kalau kayu senang, nak ukir senang kayu. Kalau apa lagi? Kulit binatang pun senang nak buat bentuk. Kulit binatang senang, kayu senang, tanah liat senang, simen senang. Tapi kalau batu dan besi ni dia keras sikit. Jadi bila batu dengan besi ni dia keras sikit, susahlah nak buat bentuk. Bukan tak boleh buat. Boleh. Ada orang ukir batu jadi bentuk lembu, ada orang ukir kayu, ada orang guna besi buat bentuk tu, bentuk dia dan sebagainya. Bolehlah buat, tak jadi masalah. Tapi dalam banyak-banyak ciptaan Allah yang paling susah untuk diubah suai, yang paling keras kita katalah, kita bukan senang-senang, kena cukup alat baru boleh. Batu tu nak buat bentuk lembu ke, besi tu nak buat bentuk apa-apa ke, kena cukup barang. Kena ada peralatan sesuai. Ya Allah nak kata, walaupun lepas mati kamu jadi kayu lagi. Walaupun lepas mati kamu jadi batu, jadi besi, dan menurut kebiasaannya batu dan besi ni susah nak diubah suai, Allah tetap boleh jadikan kamu manusia balik. Allah tetap boleh jadikan kamu manusia semula macam mana kamu baru lahir. Macam mana kamu berumur dewasa sekarang. Allah Ta'ala tetap boleh jadikan kamu semula. Itu maksud ayat ni. Okey, selain batu, selain besi, apa-apa saja makhluk yang kamu rasa besar, matahari ke, gunung ke, bukit ke, bulan ke, apa lagi yang kita rasa susah lah Allah nak buat manusia balik kalau benda tu jadi, manusia mati jadi benda tu. Allah sebut batu dengan besi dulu. Batu paling keras lah, bagi kefahaman manusia tu paling keras. Selain batu dengan besi, apa lagi yang manusia rasa susah nak diubah suai, susah nak buat bentuk, susah nak buat rupa. Tidak Allah kata lepas kamu mati, kamu jadi kayu ke, jadi besi ke, jadi batu ke, ataupun apa saja kamu jadi, Allah tetap berkuasa, tetap mampu untuk jadikan kamu manusia semula. Tak semestinya manusia dalam kubur je akan dibangkitkan. Manusia mati kena makan harimau, mati kena telangan buaya, mati kena telan ikan paus, contohlah. Tak ada dalam kubur pun. Orang-orang yang mati dalam perjalanan naik kapal kan, zaman dulu orang pergi haji naik kapal, mati dalam perjalanan. Apa mereka buat pada jenazah?
Mereka tenggelamkan dalam laut. Okay, mereka tenggelamkan dalam laut, jadi kuburnya dalam laut. Ada orang mati dalam laut sampai sekarang tak jumpa-jumpa pun ada juga. Jadi mereka semua yang mati jadi apa saja, jadi makan ikan paus ke, jadi makan buaya ke, jadi kena makan dengan ular sawa ke, contohlah. Okey. Maka semua tu Allah Ta'ala mampu untuk mengadakan semula, menghidupkan semula. Satu hari orang kafir datang jumpa Nabi SAW dengan niat untuk mempermain-mainkan Nabi SAW. Dengan niat untuk mempermain-mainkan Nabi SAW. Mereka kata pada Nabi, sambil bawa tulang yang dah hancur, lalu mereka lemparkan. Mereka tanya Nabi dengan nada perli, ni tulang dah hancur jadi debu ni boleh hidup balik? Siapa boleh hidupkan balik? Surah Yasin ni, surah Yasin. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Puan Mazia Ismail telah baca boleh Puan Mazia? Page 445. Tak silap saya dah. Saya ke suratnya. 445 surah Yasin. Yes, 445. Muka surat 445 ayat 7879. 7879. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal-usul kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? 79, katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya sejak awal. Dan dia mengetahui. Yes. Okey, terima kasih Puan Mazia Ismail. Ayat ini turun mengenai Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, dia datang kepada Nabi, dia bawa tulang-tulang dah hancur. Tulang yang hancur tu dia campak ke udara lah. Dia campak ke udara, dia macam debu berterbangan lah. Dia pun tanya, kau fikir tulang hancur macam ni hidup balik? Kau claim kat kami, kau beritahu kami tulang ni hidup balik? Maka Nabi jawab, na'am, ya. Yumitukallahu ta'ala summa yab'asaka summa yahsyuruka ilan nar. Ya, Allah akan matikan kau nanti, Allah akan bangkitkan kau semula nanti, dan Allah Ta'ala akan kumpulkan kau bersama geng-geng kau dalam neraka. Untuk dia Nabi jawab macam tu. Untuk dia Nabi jawab macam tu lah untuk dia. Qul na'am wa antum dakhirun. Tengok surah Saffat sebelah dia. Tolong baca Tuan Haji Aziz 446 boleh? 446. Allah jawab, ya, kamu akan bangkit semula tapi dalam keadaan hina. Tuan Haji Aziz Dahri tolong muka surat 446 boleh? Ayat Boleh. ke 15, 16, 17, 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan. 15. Dan mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 16. Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? 17. Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? 18. Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina. Ya, terima kasih Tuan Haji Aziz. Ya, kamu akan dibangkitkan semula dan masa bangkit semula nanti kamu confirm hina. Kamu akan bangkit sebagai orang-orang yang hina, kamu akan bangkit sebagai orang-orang yang menyesal tak habis-habis, menyesal tak sudah-sudah. Ya, kamu akan bangkit, tapi kamu akan bangkit sebagai orang yang hina. Sebab kat dunia kamu tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat kita sekarang ni, ayat kita sekarang ni lah, ayat 50 ni, Allah turunkan untuk mengecam, mencela orang-orang kafir yang tak percaya hari kiamat. Adalah kumpulan-kumpulan, okay, orang Islam lah ni, orang Melayu, orang Islam lah ni. Dia belajar silat ke, belajar tomoy ke, belajar muatai ke. Dia kata nak suruh badan keras. Nak suruh badan keras, kuat, kena sepak tak sakit, kena tumbuk tak sakit. Macam ayat ni. Ni nak beritahu kefahaman yang tak adalah berdosa. Saya tak kata berdosa, tak kata bid'ah, tak kata syirik, tak kata salah. Tak salah pun. Tapi ayat ni Allah turun untuk cela orang kafir, untuk cela orang tak percaya akhirat. Ayat ni kalau kita kata bahasa kasarnya, marah lah. Mu jadilah batu ke, jadilah besi ke, aku tetap boleh jadikan kamu semula. Diturunkan dengan menunjukkan marah pada orang kafir yang tak percaya akhirat. Tiba-tiba geng-geng masyarakat ni,
taekwondo lah, silat lah, apalah. Ni orang Melayu yang buat balik macam ni. Orang luar tak pernah dengar pun benda ayat macam ni. Dia kata kalau nak jadi kuat, main silat, kena tumbuk hebat tu, yang baca ayat ni. Kul kunu hijaratan aw hadida. Ayat ini tak ada kaitan pun dengan, ayat ini tidak ada kaitan pun dengan suruh jadi besi ataupun suruh jadi kayu. Dia dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil mubalaghah. Maksud mubalaghah tu apa? Mujadilah apa saja pun, tetap Allah mampu menjadikan kamu balik. Kalau orang Kelantan, perkataan mubalaghah yang biasa digunakan gajah rimah. Kalau orang Kelantan, dia biasa menggunakan perkataan gajah rimah. Gajah rimah tu apa maksud dia? Apa maksud gajah rimah? Apa sahaja. Okey, apa sahaja. Jadi dia kata, contohlah ni, orang Kelantan dia nak tunjuk yang dia ni orang pandai berdebat, contohlah. Ini contoh Saya nak tunjuk orang Kelantan menggunakan perkataan gajah rimah sebagai superlatif. Dia ni orang pandai berdebat. Dalam bab hukum hakam ke, dalam bab politik ke, contohlah dia pandai berdebat dalam bab hukum hakam, dalam bab agama, dalam bab politik dia pandai berdebat. Jadi, dia kata apa? Panggillah siapa-siapa pun mari berdebat dengan aku. Tentang politik ke, tentang agama, mari sini debat dengan aku. Aku boleh je mematahkan semula hujah-hujah mereka. Panggillah gajah rimah pun aku boleh selesaikan. Jadi maksud gajah rimah tu apa dia? Siapa sahaja ataupun apa sahaja. Tapi bila bawa rimau seekor depan dia lari awal sekali. Contoh kan, sekadar contoh. Jadi perkataan gajah rimau tu bukan dimaksudkan gajah dan harimau. Mana ada orang nak berdebat dengan gajah dengan harimau? Tapi digunakan perkataan gajah rimau menunjukkan apa sahaja, siapa sahaja datang depan dia, dia sanggup berdebat, dia boleh berdebat, dia mampu batalkan hujah. Itu contoh. Okey, dia tidak memaksudkan gajah dan harimau tu secara literal. Samalah juga dalam ayat ni. Allah kata, Allah nak beritahu, mujadilah apa pun. Awak jadilah apa sahaja pun lepas awak mati. Aku tetap berkuasa untuk menjadikan kamu manusia semula. Itu maksud ayat ni. Okey? Dia ayat Allah sebut gajah rimah ni, gajah rimah pula dah. Besi dengan batu ni bukanlah literal Allah maksudkan besi dan batu. Tiba-tiba ayat Allah menunjukkan marah Allah, murka Allah pada orang tak percaya akhirat. Digunakan ayat tu untuk jadi kebalah kononnya. Kena sepak tak sakit, kena tumbuk tak sakit. Kalau ayat ni betul-betul memberi faedah kepada kekuatan tubuh badan, kan? Nabi dah ajar sahabat-sahabat, masa nak perang nanti, masa nak perang lawan orang kafir nanti, baca ayat ni. Kul kunu hijaratan aw hadida. Apa tujuan dia ya Rasulullah? Contohlah ni. Supaya kena tombak tak lut, kena panah tak lut, kena pedang tak lut. Tak, Nabi dengan sahabat pun luka juga, darah juga dalam peperangan. Okey? Jadi, walaupun ayat Quran tu bagus, ayat Quran tu ayat yang bagus, tapi guna ikut suka hati, tanpa ada ilmu yang sesuai, maka keluarlah ajaran pelik-pelik tadi. Saya tak kata berdosa, tak kata salah, tak kata bid'ah, tak kata syirik, tapi tak kenalah, tak sesuai. Ayat yang Allah tujukan untuk menempelak orang-orang kafir, ayat tu kita mengatakan untuk kebaikan diri kita. Bukan. Baik baca Quran biasa, dapat pahala lagi. Boleh? Okey, baik, seterusnya. Maka sa kelak ataupun nanti. Sa kelak ataupun nanti. Yaquluna, mereka akan berkata. Yaquluna, mereka akan berkata. Man siapakah yang yu'iduna akan mengembalikan kita? Yu'iduna akan mengembalikan kita. Maksudnya mengembalikan kita hidup balik lah. Kul katakanlah. Sambung Kul katakanlah. Allazi Tuhan yang, Allah lah kat sini maksudnya. Jangan terjemah orang yang. Katakanlah Tuhan yang, katakanlah Allazi Tuhan yang, fatarakum telah menciptakan kamu. Fatarakum telah menciptakan kamu. Awwala marrah, kali pertama. Awwala marrah, kali pertama. Jadi kalau kita first time pergi umrah, first time pergi haji, orang tanya, kali berapa ni pergi haji, pergi umrah? Awwala marrah, kali pertama. Okey. Maka sa kelak yunriduna, mereka akan menggerak-gerakkan. Yunriduna, mereka akan menggerak-gerakkan. Narada ni angguk-angguk boleh, giling-giling pun boleh. Oh betul dia mah shake dia head. Mereka akan menggerak-gerakkan ilaika kepadamu.
ilaika kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Ilaika kepadamu, ru'usahum, kepala-kepala mereka. Ru'usahum, kepala-kepala mereka. Wa, dan yaquluna, mereka akan berkata, orang kafir ni lah, yaquluna, mereka akan berkata, mata, bilakah? Mata, bilakah? Huwa, ia. Huwa, ia. Bilakah ia? Mereka bertanya dengan nada sindir, perli. Kul, katakanlah, asa, mudah-mudahan, an, bahawa, yakuna, ianya, qariban, dekat. Qariban, dekat. Boleh? Okey, tolong terjemahkan di ayat baru kita sekarang. Puan Arianti, tolong terjemah boleh? Puan Arianti. Siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah yang telah menciptakan kamu pertama kali, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepada mereka kepala mereka kepadamu dan berkata, bila itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu kebangkitan itu dekat. Okey, terima kasih Puan Arianti. Jadi Allah suruh Nabi SAW, bila dengar orang kafir, bila dengar orang musyrikin mengatakan, kalau dah jadi tulang belulang, macam mana hidup balik? Maka Allah katakan Nabi, kau jawab pada mereka, jadi tulang ke, jadi batu ke, jadi besi ke, aku tetap berkuasa menghidupkan balik. Okey, tetap Allah Ta'ala akan jadikan kamu jadi kamu jadi batu ke, kamu jadi besi ke, kamu tetap akan hidup balik. Itu point dia. Lalu orang kafir akan tanya, siapa yang akan hidupkan balik tu? Siapa yang akan menghidupkan kita balik? Siapa yang akan mengembalikan kita jadi hidup manusia biasa balik? Jadi bila Nabi kata pada orang kafir, kamu nanti akan hidup balik. Kamu nanti akan hidup balik. Maka sama ada kamu jadi besi ke, jadi batu ke, kamu akan hidup balik. Maka orang kafir akan mengatakan, dah, kalau kami hidup balik, siapa yang akan menghidupkan kami semula tu? Siapakah yang akan menghidupkan kami semula tu? Maka Allah suruh Nabi kata, jawab pada mereka, Muhammad, Allah yang ciptakan mereka kali pertama, itulah yang sama yang akan menjadikan mereka semula. Puan Suraya telah baca boleh? Puan Suraya Haidar. Puan Suraya Haidar. Surah Yasin ayat 81, page 445. Surah Yasin ayat 81, page 445. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. Ada Puan Suraya Haidar? Puan Suraya Haidar ada nampak dah mute tapi tak dengar suara pun lagi. Puan Suraya Haidar ada? Okey, baik. Puan Izawani tolong baca boleh Puan Izawani? Mungkin internet problem ke Puan Suraya Haidar. Nampak dah mute tapi tak dengar suara. Puan Izawani tolong baca. Ustaz, muka surat apa? 445 ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu bala wa huwal khallaqul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukanlah yang dia telah menciptakan langit. Bukanlah ke bukankah? Dan bukanlah. Bukanlah. Okey, tak apa. Terus. Dan bukanlah yang dia telah menciptakan langit dan bumi, berkuasa atas untuk menciptakan serupa mereka itu. Ya, dan dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
Jadi bukanlah ke bukankah sesuai poin zaman ni? Bukankah? Bukankah lah sepatutnya. Mungkin dia silap kot. Hmm. Bukankah Tuhan yang berkuasa menciptakan kali pertama tu berkuasa untuk menciptakan semula kali kedua? Tu poin dia. Bukankah Tuhan yang menciptakan manusia kali pertama daripada tak ada kepada ada, bukankah dia tu berkuasa untuk menghadirkan semula yang sama kali kedua? Tu soalan ni. Sebab tu ayat kita sekarang, Allah kata, jawab pada mereka, Allah yang kali pertama menciptakan kamu daripada tak ada kepada ada, Allah itulah nanti yang sama yang akan menghidupkan kamu semula lepas kamu mati. Tengok surah Ar-Rum. Kalau baca Puan Salasiah, surah Ar-Rum. Allah nak, bagi Allah, nak hidupkan manusia kali pertama ke, kali kedua ke, kali 10, semua sama. Tapi Allah nak fahamkan manusia, kali pertama Allah Ta'ala senang-senang aja buat. Takkanlah kali kedua Allah Ta'ala susah nak buat. Muka surat 407 ayat 27. 407 ayat 27. 407 ayat 27. Ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang memulakan penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Allah Ta'ala kata, dialah yang memulakan kejadian kita daripada tak ada kepada ada. Dulu Nabi Adam pun tak ada, Allah beri jadi ada. Kita pun tak ada, Allah beri jadi ada. Okey? Dan nanti Allah Ta'ala akan matikan kita, lalu Allah Ta'ala akan hidupkan kita balik. Kali pertama dengan kali kedua, mana susah? Dari sudut manusia, dari sudut Allah semua sama. Bagi Allah nak buat manusia tu first time, second time, third time, semua sama mudah bagi Allah. Tapi bagi manusia, kali pertama kita menuju sesuatu tempat, mungkin susah, kena tengok Waze. Kali kedua dah ingat sikit jalan. Kali ketiga lagi ingat banyak. Kali keempat tak payah pakai Waze dah. Boleh redah sendiri je, dah ingat dah. Kali pertama buat satu masakan, kena tengok YouTube, kena tengok Google. Kali pertama, susah dah, first time. Kali kedua dah mudah dah tahu dah macam mana cara dia. Dah tak perlu tengok YouTube lagi, tak perlu tengok Google lagi, contoh. Jadi bagi manusia, first time tu susah. Kali kedua, 3, 4, 5 tu dah ada pengalaman, senanglah sikit. Bagi manusia, kan? Bagi Allah, kali pertama ke, kali kedua ke, kali 10 ke, nak ceritakan seorang manusia ataupun nak lahirkan manusia tu serentak beramai-ramai, sama je bagi Allah. Ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahidah. Dr. Nur Hilda, tolong baca balik muka surat 413 ayat bawah sekali. 413 ayat bawah sekali. Ada Dr. Nur Hilda? Uh, 413 ayat 28. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa sahaja. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Okey, terima kasih Dr. Najila. Satu hari inilah, berapa ramai bayi-bayi baru dilahirkan dalam satu hari? Satu dunia mungkin sampai puluh-puluh ribu ke, wallahualam. Saya pun tak kira, tak ada rekod. Okey, satu hari banyaklah bayi yang baru dilahirkan. Akhirat nanti, semua manusia Allah bangkitkan sekaligus. Allah kata, sebagaimana mudah bagi aku menciptakan seorang manusia, begitu juga mudah bagi aku membangkitkan seorang manusia. Sebagaimana mudah bagi aku menciptakan seorang manusia, mudah juga bagi aku membangkitkan dan menciptakan seluruh manusia sekaligus. Sama je bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nanti matilah sebab kena bom ke, kena makan buaya ke, kena makan dengan ular sawa ke, apa lagi, kena empak bangunan sampai hancur ke, kita nanti Allah Ta'ala akan hidupkan melalui kita punya tulang ni. Ekor tulang, saya pun tak erti lah bahasa kedoktoran ni. Tapi ni, tengok hadis ni. Okey. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, okey, tengok ni. Jasad-jasad manusia Allah menghendak membangkitkan dan mengeluarkan dari kubur. Dia menurunkan hujan dari bawah aras yang menjangkau seluruh bumi. Hujan tu kena setiap tanah.
Lalu jasad-jasad itu tumbuh, keluar balik daripada kuburnya sebagaimana tumbuhnya satu biji daripada tanah. Mengenai hal ini tercantum dalam hadis sahih, Nabi kata, kullu bunu Adam yabla. Setiap anggota badan tubuh anak Adam akan binasa illa ajbaz zanabi, melainkan tulang ekor. Tulang sulbi kita belakang sekali tu takkan hancur. Tulang sulbi kita yang belakang sekali tu dekat dengan punggung tu, matilah sebab apa pun kita ni nanti. Kena bom ke, contohlah. Na'udzubillah min zalik. Kena bom ke, kena hempak dengan apa, benda besar-besar ke, mati jatuh kapal terbang hancur, semua hancur ke. Tapi tulang ekor tu tak akan hancur. Tulang ekor tu yang belakang sekali tidak akan hancur. Daripadanya lah, kita akan dibangkitkan semula nanti. Daripadanya lah kita akan dibangkitkan semula nanti, hari kiamat nanti. Dan daripada tulang ekor tu lah, tulang belakang last sekali tu, daripada situlah nanti kita akan disusun kembali jadi manusia balik dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkasut dan tidak berkhitan. Kita semua nanti akan bangkit pada kubur lepas kita mati nanti dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkasut dan juga tidak berkhatan. Ini sabda Nabi SAW. Susah ke bagi Allah? Tak susah pun. Dulu kita tak ada, sekarang dah jadi ada. Dulu kita tak ada, sekarang dah jadi ada. Jadi susah ke Allah Ta'ala nak buat kali kedua punya ciptaan? Tak susah pun. Satu hari ini banyak mana bayi baru lahir, siapa yang buat? Allah yang buat. Bayi ini yang baru lahir, siapa yang ciptakan? Allah yang ciptakan. So kita nanti dah mati jadi tanah, jadi hancur lebur. Susah ke Allah Ta'ala nak ciptakan? Yes, orang putih panggil tailbone. Orang putih panggil tailbone. Ajbaz zanabi ni orang putih panggil tailbone. Dr. Nahilda, tailbone ni tulang belakang kan? Tulang apa? Dr. Nahilda, tailbone ni. Tulang coccyx. Oh, lama lagi pelik punya dia. Tulang apa? Coccyx. Betul. Memang tak akan hancur Tak pastilah Ustaz, saya tengok macam boleh je, tapi tak tahulah apa maksud dia tu. Maksudnya tulang tu boleh hancur je kalau ikutkan. Kalau ikutkan lah. Baik, wallahu a'lam. Apa maksud hadis ni kita pun tak pastilah kan. Ni hadis dia bahasa orang putih. Tadi saya ambil tafsir Ibnu Katsir, ni bahasa orang putih. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kullu ibnu Adam ya'kuluhu turab. Semua anak Adam akan dimakan oleh tanah. Illa ajbaz zanabi. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Semua anak Adam akan dimakan oleh tanah. Maksudnya tanah akan menghancurkan tubuh badan kita lah nanti lepas kita mati. Kecuali tailbone. Daripada situlah kita akan diciptakan. Daripada situlah kita akan disusun semula jadi manusia. Apa makna hadis ni? Apa penerangan tentang hadis ni? Wallahu a'lam. Baik. So Allah Ta'ala, susah ke bagi Allah nak adakan manusia balik lepas kita mati? Tak susah langsung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang kafir, bila Nabi jawab pada mereka, Allah yang kali pertama ciptakan kamu, Allah tu lah nanti akan menghidupkan kamu balik. Maka orang kafir akan menggeleng-gelengkan kepala. Sayun riduna tu, terjemah asal dia mengangguk-angguk. Mereka angguk niat perli. Mereka angguk tujuan mereka nak sindir. Bukan angguk tak ada setuju. Kalau tak angguk tak ada setuju, betul-betul. Faham. Tak angguk tak ada setuju. Yunriduna ni, terjemah asalnya menganggukkan kepala, menggelengkan kepala. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Angguk ke, geleng ke, kalau geleng senang faham lah. Mereka menafikan apa Nabi cakap tentang kehidupan lepas mati, mereka geleng. Senang lah. Yang angguk boleh juga. Mereka menganggukkan kepala bila Nabi kata, bila Allah suruh Nabi kata lah ayat ni, Allah yang kali pertama menciptakan kamu, Allah yang sama itulah mudah bagi dia hidupkan kamu balik. Mereka angguk. Angguk tapi tak setuju. Anak murid kita tengok CCTV, dia pergi mana malam tadi?
Contohlah, ni pelajar-pelajar asrama biasa buat kerja jadi. Kita dah tengok CCTV, di malam tadi dia keluar pergi luar asrama, CCTV ada. Kita pun tanya dia. Okay, dia ingat CCTV tu tak berfungsi lah. Kita malam tadi gimana? Dia pun cerita, malam tadi saya tidur awal, saya sakit perut gini-gini. Oh, kita dah tahu dah dia tipu. Dia cakap tu dalam keadaan dia ingat kita tak tahu, kita pun angguk. Walhal kita dah tahu daripada awal sampai habis semua dia menipu. Diangguk gitu, adakah setuju? Tak setuju. So mereka sama juga. Mereka geleng-geleng kepala ke, mereka angguk kepala ke, niat mereka memang tak nak menerima apa yang Nabi SAW sampaikan. Lalu mereka pun buat-buat tanya. Mereka tak percaya tapi mereka buat tanya. Bila tu? Bila benda tu akan terjadi? Bila kita nanti bangkit pada kubur, nanti? Bila nanti kita bangkit pada kubur? Maka Allah suruh Nabi jawab, Qul asa an yakuna qariba. Mudah-mudahan hari akan berlaku tu dekat sangat. Kenapa Nabi cakap dekat? Walhal orang yang mati zaman Nabi 1400 tahun lepas, orang yang mati zaman Nabi, mana bangkit lagi sekarang pada kubur? Betul kan? Mana bangkit lagi sekarang pada kubur? Dalam sejarah yang pernah bangkit pada kubur lepas mati, pertama zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah pernah buat zaman Nabi Musa orang mati hidup balik. Surah Baqarah ada kan? Surah Baqarah. Mereka gaduh sebab berlaku pembunuhan. Mereka suruh Nabi Musa tanya Allah untuk selesaikan masalah, siapa tukang bunuh orang yang mati itu. Maka Allah suruh cari lembu. Macam-macam alasan mereka lah. Kali dapat juga lembunya. Maka lembu yang mati itu dipukulkan badan dia pada si mati hidup balik. Maka si mati hidup balik beritahu siapa yang bunuh. Itu kali pertama, Allah hidupkan orang yang telah mati itu hidup balik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum zaman Nabi Isa, Uzair pun sama juga. Dia dah mati hidup balik. Yang ketiga, Nabi Isa. Dia dapat menghidupkan orang yang telah mati hidup balik. Hidup kejap, lepas 3 hari mati balik. Allah boleh buat. Okay. Kat mana ya? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, tolong baca dia. Puan Mazia Ismail, tolong baca boleh? Puan Mazia. Boleh Ustaz. Dia tanya ke surat sekejap, tak jumpa lagi. Muka Ustaz, surat tadi tak 11. dengar. Tadi tak dengar yang kedua tadi yang mati hidup balik siapa? Uzair. Nanti kita rifayat dia. Boleh? Okay. Muka surat 11. Ayat yang ke 72-73. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. 73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bahagian daripada lembu itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Okay, terima kasih Puan Masya. Ini pertama. Sama. Allah hidupkan orang mati, betul-betul hidup ni. Orang tu hidup untuk tunjuk siapa bunuh dia je. Itu selesai. Yang kedua, Uzair. Uzair ni sehinggakan sebagai Yahudi menganggapnya sebagai anak Tuhan. Sebagai Yahudi, bukan semua. Surah Al-Baqarah. Tolong baca Tuan Haji Izali, boleh? Tuan Haji Izali, ada? Page 43. Ya, bawah sikit. 43. Ayat 259. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Uzair. Nama dalam Quran tak tulis nama dia, tapi dalam tafsir tu dia nama siapa, nama Uzair. Siapa nama dia? 259 Ustaz. Ya, betul. Atau seperti orang yang melalui sebuah negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya, yakni orang itu selama 100 tahun. Kemudian dibangkitkannya, yakni menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak. Engkau telah 100 tahun. Engkau telah tinggal 100 tahun.
Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah keldaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keldai itu, bagaimana kami menyusunkannya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah jelas baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okay, terima kasih Tuan Haji Izzadi. Ni Uzair. Allah matikan dia 100 tahun, Allah hidupkan balik. Sebab hidup balik itulah orang anggap dia, sebagian Yahudi menganggapnya sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, Nabi Isa. Nabi Isa Allah bagi beberapa mukjizat kepada Nabi Isa. Antaranya boleh hidupkan orang yang telah mati. Tolong baca Puan Sarah boleh, muka surat 56. Ayat 49. Ni Nabi Isa. Ni Nabi Isa. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia, 3 kali Allah pernah buat manusia mati hidup balik untuk tunjuk kekuasaan Allah Ta'ala. Puan Sarah boleh? Ayat berapa tadi? 49. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, iaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahu kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu beriman, orang beriman. Okay, terima kasih Puan Maisarah. Antara kelebihan Nabi Isa, banyaklah kan? Tapi semua kelebihan tu disebut dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Dia ciptakan burung pada tanah liat, burung tu boleh terbang dengan izin Allah. Dia sembuhkan orang buta, orang sopak dengan izin Allah. Dia hidupkan orang telah mati, hidupkan betul-betul hidup dengan izin Allah. Kenapa sebut izin Allah banyak kali? Untuk menafikan ketuhanan Nabi Isa. Dia bukan Tuhan. Jadi dalam ayat Quran ni, Allah sebut Nabi Isa pernah boleh menghidupkan orang mati, dia tunjuk sungguh. Dalam tafsir mengatakan 4 orang je lah. 4 orang yang dia telah hidupkan. Jadi mereka tengok 4 ni manusia dah mati hidup balik. Allah boleh buat. Sebagaimana Allah pernah buat dahulu, akan datang pun mudah bagi Allah nak buat balik. Lalu orang kafir kata, Bila? Mereka tanya dengan nada perli, bila tu mati dah balik? Maka Allah suruh Nabi jawab, Kul asa an yakuna qariba. Mudah-mudahan ianya dekat. Kenapa ianya dekat? Sedangkan orang mati zaman dulu sekarang tak hidup lagi. Dekat kat sini maksudnya, kamu sekarang ni tak percaya bila berlaku kiamat. Kamu masih hidup, kamu tak percaya adanya hari kebangkitan. Bilakah orang kafir akan percaya? Soalan. Bilakah orang kafir akan percaya? Oh, nantilah bila tiupan sangkakala yang kedua, malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua baru hidup balik. Tak. Orang kafir mati malam ni, orang kafir yang tak percaya adanya hari kiamat, malam ni dia mati, ni pukul 9.40. Pukul 10.30 sekarang dia mati. 10.30 tu dia dah tahu dah. Akan berlaku apa yang Nabi kata, akan berlaku apa yang Quran kata. Tak perlu tunggu kiamat. Kebenaran Al-Quran akan diyakini kebenarannya oleh orang-orang kafir. Bila? Tunggu kafir masuk kubur. Tak perlu tunggu masuk kubur. Malam ni dia mati, malam ni malaikat maut datang cabut nyawa dia dengan keras sekali. Masa tu dia tahu dah, dia di kalangan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi bila dia tahu masa tu dia mendustakan ayat Allah, termasuk perkara dia dustakan ialah kehidupan selepas mati. Itu makna Allah suruh Nabi jawab, ianya dekat. Kamu rasa jauh lagi? Kamu rasa lambat lagi? Kami pun rasa lambat lagi. Sebab kami tak mati lagi. Orang yang belum lahir pun banyak lagi belum lahir. Tapi Allah suruh Nabi jawab pada orang kafir, ianya dekat. Pertama, sebab malam ni orang kafir mati, ataupun 5 minit lepas dia dengar ayat ni pada Nabi, dia mati. Dia yakin apa Nabi cakap betul-betul. Kita mungkin ada sahabat-sahabat baru malam ni. Keyakinan tentang kehidupan selepas mati, adakah bermula bila waktu masuk kubur? No. Tak masuk kubur lagi, dia dah tahu dah. Dia selamat ke dia tak selamat. Tengok muka surat 139. 139. Tolong baca Puan Siti Nurlis 139 ayat 93. 139 ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka rekakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan kerana kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Okey. Puan Siti Nurhaliza, dia dah kena tanam ke belum? Dah. Orang ni dah kena tanam ke belum? Masa malaikat datang cakap macam ni pada dia. Belum lah. Belum. Itu soalan saya. Okey. Sekarang dah kena tanam lah. Sebab dulu lah. Jadi orang menafikan ayat-ayat Allah. Terima kasih Puan Siti Nurhaliza. Orang menafikan ayat-ayat Allah. Masa mereka nak menghadapi sakaratul maut, kita tak nampak lah. Mereka hadapinya. Masa mereka sedang menghadapi sakaratul maut, malaikat datang, suruh nyawa mereka keluar. Paksa roh mereka keluar. Lalu malaikat masa tu kata pada mereka, pada hari ini, sekarang ni, kamu akan dibalas. Dengan azab yang hina, dengan sebab kamu pandai-pandai cakap tentang Allah yang tak sepatutnya, dan juga kamu sombong daripada ayat-ayat kami. Kamu sombong daripada ayat-ayat Allah. Tak masuk kubur pun lagi orang tu. Masih atas katil kat rumah dia. Masih atas katil kat hospital. Masih dekat tempat dia mati. Tak dikebumikan lagi pun. Tak ditanam pun lagi. Kalau yang agama lain tu, tak dibakar pun lagi. Tetapi mereka telah pun mengetahui yang mereka bersalah. Sebab tu, orang Yahudi dan Nasrani yang ini, sama ada mereka langsung tak percaya yang Nabi Isa tu Nabi, ataupun orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa tu Tuhan, anak Tuhan, Tuhan tiga dalam satu. Kesemua mereka akan beriman dengan Nabi Isa sebelum mereka mati. Mana ya? Sebelum mereka mati maksudnya sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir. Semasa mereka diambang kematian, mereka akan beriman dengan Nabi Isa sebagai Nabi manusia, bukan sebagai anak Tuhan dan bukan sebagai anak zina. Sebab Yahudi ahli kitab terbagi pada dua. Golongan pertama terlalu menghina Nabi Isa dengan mengatakan Nabi Isa anak zina. Ni Yahudi lah. Golongan kedua, golongan terlalu meninggikan Nabi Isa sampai anggap Nabi Isa tu Tuhan, anak Tuhan, tiga dalam satu. Sebelum kiamat nanti, semua mereka akan beriman yang Nabi Isa tu adalah manusia dan Nabi. Tolong baca dia, Puan Zakia Ismail, tolong baca 103 ayat yang ke 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, iaitu Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia Isa akan menjadi saksi mereka. Terima kasih Puan Zakia. Menjelang kematiannya, tu siapa? Sekejap terjemah Puan Zakia tadi. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab melainkan akan beriman dengan Nabi Isa menjelang kematiannya. Tu siapa? Kalau ikut footnote di sini, dia kata setiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa AS sebelum wafatnya. Maknanya dia orang Yahudi dan Nasrani itulah. Yes. Baginda adalah Rasulullah dan bukan anak Allah. Yes. Sebahagian mufassir berpendapat bahawa mereka mengimaninya hal itu sebelum kewafatan baginda. Yes. Terima kasih. Jadi dua interpretation lah. Yes. Duanya. Tengok kat skrin. Okey. Saya malah baca sendirilah kan. Tapi tu setiap ahli kitab sama ada Yahudi dan Nasrani akan beriman dengan Nabi Isa. Okey. Sebelum kematiannya. Tu tengok before his. Isa or Jews or Christian death. Before his death. Setiap orang ahli kitab akan beriman dengan Nabi Isa before his death. Siapa kematian? Isa boleh,
ataupun ahli kitab itu sendiri pun boleh. Jadi akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun. Yang kafir tetap melawan akan berperang, akan kalah matilah. Yang lain akan beriman dengan kebenaran Nabi Isa AS, akan mengakui yang dia itu adalah manusia, hamba Allah dan Rasulullah, bukan anak Tuhan. Yang zaman sekarang ni, ahli kitab yang zaman sekarang ni lah, Nabi Isa tak turun lagi ni, masa mereka nak mati, bukan dah mati, masa mereka diambang sakaratul maut, mereka mengetahui yang Nabi Isa tu bukan Tuhan rupanya. Manusia biasa Allah pilih sebagai Nabi. So, kena tunggu hari kiamat ke baru dia tahu kebenaran? Kena tunggu dalam kubur ke baru tahu kebenaran? Tak. Masa diambang maut, mereka dah tahu kebenaran. Kita bersama juga. Kita bersama juga. Tak perlu tunggu hari kiamat, barulah kita tahu yang Al-Quran tu betul. Tak. Kematian seseorang itulah kiamat dia. Ni hadis dia. Okey, tengok hadis kat skrin. Hadis riwayat daripada Ibnu Abi Dunya daripada Anas radhiyallahu anhu. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Orang yang telah mati, telah datanglah kiamatnya sendiri. Di kiamat lambat lagi lah, kiamat besar lambat lagi. Kiamat besar yang berlaku gunung ganam berterbangan, matahari bulan dihancurkan tu lambat lagi. Di malam ni kita mati, itulah kiamat kita. Malam ni kita mati, itulah kiamat kita. Esok pagi kita mati, itulah kiamat kita. Jadi sebab tu Allah suruh Nabi jawab pada orang kafir, dekat dah. Kiamat tu dekat dah. Kamu je rasa lambat lagi. Dekat tu maksudnya, kematian kamu itulah kiamat kamu. Tak perlu tunggu sangka kala ditiup kali kedua, barulah orang tahu, oh ada sungguh hari kiamat. Tak perlu. Malam ni dia mati, jenazah dia belum dikebumikan lagi. Dia dah tahu dah. Apa yang Quran sampaikan semuanya betul. Apa yang Nabi sampaikan semuanya betul. Okey, baik. Ataupun tafsiran kedua. Tafsiran kedua, memang maksud ayat ni Allah maksudkan kiamat yang betul-betul kiamat lah. Kiamat yang malaikat tiup sekali. Tapi Allah suruh Nabi cakap ianya dekat. Sedangkan katakanlah, contoh kita tak tahu bila kiamat. Katakanlah kiamat berlaku 1000 tahun lagi. So sekarang tahun 2023. Katakanlah kiamat berlaku tahun 3023. Jadi 1000 tahun lagi lambat lagi lah kan. Kita pun dah tak ada masa tu. Bagi kita 1000 tahun lagi lambat, tapi bagi Allah Kejap. Bagi Allah lambat ke cepat? Lebih kurang sehari je. Mengikut perkiraan Allah lebih kurang 1 hari je lagi. Kita dengar 1000 tahun lagi, Allah lambatnya 1000 tahun lagi. Tapi bagi Allah 1 hari je lagi. Kerana masa dikira di sisi Allah nanti tak sama dengan kiraan dunia ni. Kiraan dunia ni ada putaran matahari, putaran bulan. Sekali pusing bulan ikut dia punya orbit dia sebulan. Matahari sekali pusing 24 jam. Di sisi Allah, masa di sisi Allah mana ada kira main bulan matahari macam tu. Tengok surah Al-Hajj. Tolong baca Tuan Haji Rashid boleh? Surah Al-Hajj. Muka surat 338 ayat 47. Muka surat 338 ayat 47. Ada Tuan Haji Rashid? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu, iaitu wahai Muhammad, menyegerakan kedatangan azab, padahal Allah tidak sekali akan memungkiri janjinya. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya suatu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun daripada yang kamu hitung. Okey, terima kasih Tuan Haji Rashid. Suatu hari di sisi Allah bersamaan dengan 1000 hari yang kita duk kira. Dikatakanlah kiamat berlaku 2000 tahun lagi. Contoh, 2000 tahun lagi kiraan kita. Kiamat berlaku 2000 tahun lagi kiraan kita. Sekejap ke lama lagi? Lama lagi lah, tapi bagi Allah 2 hari je lagi. Tak jauh pun. Sebab tu kita rasa lambat, tapi bagi Allah ianya adalah dekat. Ini adalah dekat. Okey, baik, seterusnya ayat 52. Ayat 52. Yauma pada hari, sama ayat baru ayat 52. Yauma pada hari, yad'ukum, dia menyeru kamu. Dia Allah menyeru kamu. Dia ni boleh 3. Allah boleh, malaikat Israfil boleh, malaikat Jibril pun boleh. Faham maka tastajibuna, kamu akan menyahut seruan. Tastajibuna, kamu akan menyahut seruan. Bi dengan
hamdihi memujinya. Orang nama Hamidah, Hamidun, Hamdan, Ahmad, Mahmud tu semua makna pujian lah tu Hamdan, Alhamdu. Bihamdihi dengan memujinya, wa dan tazunnuna kamu menyangka, kamu memikir, kamu merasakan, tak kisah duduk boleh. In tidaklah labistum kamu tinggal illa melainkan qalilan sebentar. Qalilan sebentar, sekejap semua boleh. Okey, Puan Ilham terjemahkan Puan Ilham ayat 52 ni, Puan Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari dia menyeru kamu, maka kamu mematuhi, menyahut seruan dengan memujinya, dan kamu menyangka tidaklah kamu tinggal melainkan hanya sebentar. Okey, terima kasih Puan Ilham. Allah berfirman dalam ayat ni, orang kafir yang tak percaya hari akhirat, tak percaya kiamat, Allah kata, nanti masa hari dia menyeru kamu itu pada hari kebangkitan. Dia tu ada 3 tafsiran, 3 betul. Pertama, Allah. Allah menyeru manusia, maksudnya Allah panggil manusia untuk bangkit menuju Allah. Hakikat Allah lah yang panggil kan. Pendapat kedua yang panggil itu adalah Malaikat Israfil. Macam mana cara dia panggil? Dia panggil dengan meniup sangkakala. Kita otomatik bangun pada kubur, kita menuju Allah. Tengok surah Yasin. Puan Tamsiah Syam telah baca, boleh Puan Tamsiah surah Yasin 444 ataupun 443. 43. Jangan saya cari muka suratnya. 444 ataupun 443. Ni Malaikat Israfil lah yang panggil ni. Okay, page 443 ayat 51-52. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ditiupkan sangkakala, maka seketika itu mereka keluar daripada kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. 52. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Satu ayat lagi. 53. 53. Teriakan itu hanya sekali sahaja. Mereka seketika itu, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Siapa yang berteriak tu? Puan. Jika hanya sekali sahaja, maka mereka Israfil lah. Israfil. Oh, Dia tak beritahu tapi Israfil lah. Sekali dia teriak je. Dengan meniup sangkakala, semua manusia datang berkumpul pada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Boleh? Terima kasih Puan. So, pendapat kedua adalah Malaikat Israfil. Pendapat ketiga yang panggil ni Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jibril telah memanggil manusia dengan lafaz ni, ada dalam tafsir bukan hadis ni, tafsir. Okey, Jibril alaihi salam memanggil manusia nanti dengan panggilan ayyatuhal izamul baliyah, wahai tulang-tulang yang telah kering, wal awsalul mutaqatta'ah, dan sendi-sendi yang telah terputus-putus, wal luhumul mutamazziqah, daging-daging yang telah bercerai-berai, wasyu'urul mutafariqah, rambut-rambut bulu-bulu yang telah tercabut. Innallaha ya'murukunna an tajtama'na li faslil qada. Allah memerintahkan kamu untuk bercantum untuk memutuskan keputusan-keputusan. Siapa selamat, siapa tak selamat. Siapa ke neraka, siapa ke syurga. Pada hari Allah panggil kamu nanti, Allah menyeru kamu nanti, sama ada Allah boleh, Israfil pun boleh, Jibril pun boleh. Fatastajibuna bihamdi. Kamu akan memuji, kamu akan menyahut seruan dengan memuji Allah. Siapa kamu ni? Kamu akan menyahut seruan dengan memuji Allah. Siapa kamu ni? Pendapat pertama, orang-orang kafir yang tak percaya hari kiamat. Pendapat kedua, semua orang. Kafir termasuk, Islam pun termasuk. Baik. Kalau orang Islam memuji Allah, kita bangkit pada kubur, kita memuji Allah dengan menyebut subhanallah, masya Allah. Kenapa? Kita memuji Allah atas nikmat Allah bagi pada kita. Apa nikmat Allah bagi pada kita? Kat dunia dulu,
kita telah pun mengetahui, mempercayai adanya hari kiamat ini, maka nikmat Allah bagi pada kita apa dia? Kita telah buat preparation amal. Sama ada sikit ke, banyak ke, kita tetap merisaukan, kita tetap mempercayai adanya hari akhirat. Maka kita memuji Allah atas keyakinan kita, nikmat iman kita, mempercayai hari kiamat. Orang kafir mereka puji Allah juga. Secara tak langsung, secara indirectly, mereka bangkit pada kubur, sebut Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Wah, kat dunia ni sembah patung. Kat dunia dulu sembah berhala. Kat dunia dulu sembah macam-macam. Tapi kat akhirat nanti, orang kafir tetap memuji Allah kerana zaman Nabi, orang kafir memang percaya pada Allah pun. Orang kafir memang percaya pada Allah pun zaman Nabi. Mereka memang doa pada Allah. Kadang-kadang berdoa pada berhala kadang-kadang. Jadi tak peliklah kalau orang kafir puji Allah. Bukan benda yang asing, bukan benda yang baru orang kafir puji Allah. Zaman sekarang, orang kafir tak percaya Allah langsung ada, tak percaya Tuhan langsung ada. Tapi mereka biasa mendengar lafaz-lafaz kalimah orang Islam sebut. Allahu Akbar. Orang kafir tak pernah dengar ke lafaz Allahu Akbar. Dengar sama Allahu Akbar. Dengar sama Bismillah. Ramai orang kafir, non-Muslim kat Malaysia ni, dalam percakapan mereka, insya-Allah ada, Alhamdulillah ada, insya-Allah ada, Alhamdulillah ada. Masya Allah ada juga. Dia kafir, tengok benda yang mengagumkan, tengok benda yang menakjubkan, keluar kat mulut Masya Allah. Tapi kafir, sebab apa? Dengar semua orang Islam cakap, dia tak percaya Tuhan langsung, tak percaya Allah langsung. Di akhirat nanti, orang kafir akan menyahut seruan dengan memuji Allah. Apa tujuan dia? Tujuan orang kafir menyahut seruan dengan memuji Allah dengan harapan. Dengan harapan pujian mereka pada Allah ke akhirat nanti boleh memberi manfaat. Boleh memberi manfaat kepada diri mereka. Oh, ke akhirat nanti beria nak puji Allah. Beria nak puji Allah dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika. Dengan mengucapkan subhanallahumma bihamdika. Dengan harapan pujian itu memberi manfaat kepada mereka. Sedangkan pujian-pujian mereka pada Allah sedikit pun tidak memberi manfaat kepada mereka. Nampak ke akhirat nanti. Dekat dunia ni lah, masa kita tak mati lagi, pujian pada Allah berguna tak? Berguna. Sangat-sangat berguna. Sambil nak tidur, sambil bawa kereta, sambil berjalan pagi-pagi kat taman, sebut Alhamdulillah, tidak sia-sia. Semuanya Allah Ta'ala mendatangkan pahala yang sangat besar. Okey, baik. Sebab tu kita baca subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah lafaz pujian yang terbaik. Itulah lafaz pujian yang terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutlah apa-apa doa pun Allah suka. Sebutlah apa-apa zikir pun Allah suka. Tapi doa ataupun zikir yang terbaik adalah doa zikir yang Allah pilih untuk para malaikatnya. Mana hadis tu? Sekejap saya share kat skrin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, zikir apa yang paling bagus, yang paling baik? Maka Nabi SAW jawab, zikir yang Allah Ta'ala telah pilih untuk malaikat. Subhanallah bihamdi. Sekejap Okay, ini hadisnya. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud, daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ucapan apa yang paling baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mastafallahu li malaikati." Zikir yang Allah pilih untuk malaikat-malaikatnya, iaitu subhanallah wa bihamdih. Pendek je, tapi inilah zikir yang sangat memberi manfaat pada hari akhirat kelak. Kat dunia, orang yang banyak sebut dengan orang tak banyak sebut zikir ni sama je hidup dia. Makan nasi, tidur, jalan macam biasa. Tapi kat akhirat, zikir dia sangat memberi manfaat. Okey, baik. Lalu Allah kata dalam ayat ni, kamu menyangka ke akhirat nanti, kamu tidaklah tinggal di dunia ataupun di kubur melainkan sekejap. Qalilan tu sedikit. Maksud sedikit itu sebentar, sekejap. Kita rasa kat dunia kita dah lama hidup. 60 tahun, 70 tahun ada, 80 tahun ada, 90 tahun ada. 100 tahun pun ada. Jadi kita rasa lama lah. Nanti bila kita pergi akhirat, kita akan merasakan, Allah, sekejap je kat dunia dulu. Sekejap je kat dunia dulu. Orang kafir, mereka tak percaya akhirat, jadi mereka tak rasa pun dunia ni sementara. Orang kafir lah, oleh kerana mereka tak percaya akhirat, mereka tak rasa pun dunia ni sementara.
Bagi mereka inilah hidup mereka selama-lamanya. Orang Islam, sama ada kita umur panjang ke, kita umur pendek ke, kita tak yakin, kita tetap yakin dan percaya dunia ni sementara, akhiratlah yang bakal kekal selama-lamanya. Akhiratlah yang confirm pasti kekal selama-lamanya. Jadi orang kafir dengan orang Islam bila menuju akhirat nanti, masing-masing. Tak ada seorang pun kata, aku dulu kat dunia hidup lama, 60 tahun, 70 tahun. Aku dulu kat dunia panjang umur, jaga kesihatan, makan produk, macam-macam produk aku makan, jadi aku 100 tahun, lama hidup. Tak ada. Semua orang menuju akhirat nanti akan merasakan kat dunia dulu hidup sekejap je. Walau umur 100 tahun ada. Bahkan zaman Nabi Nuh, manusia berumur 1000 tahun lebih pun ada. Surah apa ya? Surah Taha. Kat akhirat nanti, dalam perbualan manusia, paling lama lah mereka mengatakan paling lama mereka hidup kat dunia dulu 10 hari. Ini paling lama. Paling lama dulu kat dunia berapa lama hidup? 10 hari. Walau kalau 10 hari bayi tak boleh buat apa pun lagi. 10 hari tu nak melihat pun boleh nampak lagi kalau bayi. Mereka hidup 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun pun ada, 1000 tahun pun ada. Tapi bila ke akhirat nanti, mereka berbicara sama mereka, kita kat dunia dulu 10 hari kot. 10 hari. Tolong baca dia. Puan Rahimah, tolong baca boleh Puan Rahimah. Surah Taha, muka surat 319. 319 ayat 102, 103 dengan 104. 102, 103, 104. 390. Surat berapa Ustaz? 319. 319. Ayat 102, 103 dan 104. 319 ayat Ustaz? 102, 103, 104. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pada hari kiamat, di saat sangkala ditiup kali kedua, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. 103, mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih daripada 10 hari. 104, kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan. Ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan kamu tinggal di dunia tidak lebih daripada sehari sahaja. Terima kasih Puan Rahimah. Kita panjang umur kat dunia ni. Ada 60, ada 70, ada 80, ada 100. Tapi kat akhirat nanti, ada di kalangan mereka mengatakan, rasa-rasa dulu kita kat dunia 10 hari je kan? Maka orang yang paling tepat, orang yang paling hampir, paling cerdik, paling bijak di kalangan mereka mengatakan, tak, kat dunia dulu kita sehari je. Nah, sehari je. Ni orang kafir punya perbualan kat akhirat nanti. Orang Islam sama juga. Orang Islam. Sehari ikut, setengah hari ikut. Allah, sebelum kita mati, kita masih hidup, Allah dah cerita ayat macam ni pada kita. Orang kafir Allah nak beritahu lah pada orang kafir yang tak percaya tu, kamu nanti kat akhirat kamu akan rasa dunia ni sementara. Kita ni, orang yakin akhirat, Allah dah beritahu kita. Dunia ni Allah ciptakan untuk kamu sementara je. Bila dia bandingkan dengan akhirat nanti, kamu je rasa lama sebab kamu belum menuju akhirat. Tengok muka surat 349. 349. Tolong baca Puan Zafirah boleh? Puan Zafirah, page 349. Ayat 112, 113, 114. 112, 113, 114. Surah Al-Mu'minun. Sekejap ya Ustaz. 114 ya? Ya, bermula pada 112 sampai 114. Muka surat. Muka surat 349, sorry. Maaf, page 349. Allah bertanya lagi kepada mereka yang kafir itu, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia selama sehari atau sebahagian dari sehari. Maka bertanyalah kepada golongan malaikat yang menjaga urusan menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit masa sahaja. Kalau kamu dahulu mengetahui hal itu, tentulah kamu bersiap sedia. Okey, terima kasih. Sorry, ni orang kafir bukan Islam. Ni orang kafir kat akhirat nanti Allah tanya. Dulu kat dunia berapa lama kamu tinggal? Wahai umur panjang-panjang orang kafir dulu kat dunia.
Maka mereka jawab, sehari ataupun setengah hari. Rasa-rasa sehari atau setengah hari lah. Maka Allah jawab, kamu duduk kat dunia tinggal sebentar je. Kenapa kat akhirat kita rasa sebentar? Pertama, kerana kedahsyatan suasana akhirat. Kedua, masa kat akhirat tak sama macam kat dunia. Masa kat akhirat tak sama langsung macam di dunia. Maknanya orang yang umurnya 1000 tahun, dia bangkit akhirat nanti dia rasa macam, Allah dulu kat dunia sehari je hidup. Sehari ke, setengah hari ke, 10 hari ke, Allah nak sedarkan kita orang Islam bahawasanya kita kat dunia ni sekejap je. 100 tahun lepas kita tak pernah ada tamu ke bumi ni. 100 tahun akan datang kita juga tidak akan ada tamu ke bumi ni. 100 tahun lama ke sekejap? Kalau hari ni bonus tak kira, rasa macam lama lagi lah. Tapi sebenarnya pepatah Arab kata apa? Kullu atin qarib. Setiap benda yang bakal terjadi itu adalah dekat. Kullu atin qarib. Setiap benda yang bakal terjadi itu adalah dekat. Dulu 4 tahun beli tiket. Bulan 12 nak pergi berjalan Kulu Kilir. Bulan 12 ni nak pergi jalan mana-mana. Awal tahun dah beli tiket. Masa beli tiket rasa lambat lagi kan? Sekarang dah bulan 10. 2 bulan lagi habis. Habis pula lah. Sampai masanya kita akan pergi kat mana kita nak pergi. Pepatah Arab kata, kullu atin qarib. Setiap benda yang bakal datang sebenarnya dekat. Kita rasa lambat lagi. Dulu kita nampak orang tu ada anak, sekarang kita dah ada anak. Dulu kita pergi kenduri kahwin, orang tu dapat menantu. Sekarang kita pun ada menantu. Dulu orang tu kita kata dia buat kenduri sebab dapat cucu pertama. Sekarang kita dah ada 2-3 orang cucu. Itulah dunia ni. Kita rasa macam lambat lagi, lama lagi. Tapi sebenarnya di sisi Allah, dunia itu adalah sangat-sangat sebentar. Di tempat sebentar ni Allah suruh tahan nafsu dosa maksiat, nafsu makan lebih, tidur lebih, buat benda sia-sia lebih. Kita fokus sekejap untuk akhirat, kita korbankan sekejap untuk akhirat, kita akan dapat balasan yang kekal selama-lamanya. Okey, baik, seterusnya. Bahkan orang kat akhirat nanti yang panjang-panjang umur ni lah, dia kata rasanya kat dunia dulu kita hidup sepagi atas petang. Sepagi atas petang maksudnya lagi kurang pada setengah hari. Ayat kita tadi sehari atas setengah hari kan. Cik Syukri telah baca boleh Cik Syukri page 584. 584 ayat yang ke 42, 43, 44, 45, 46. 42 sampai habis surah. 42 sampai 46. Ada Cik Syukri? Muka surat 584. Oh tak ada, terkeluar Mungkin terkeluar kot. Okey. Oh tak ada, tak apa. Kejap Puan Maisalah Mokhtar telah baca oleh Puan Maisalah Mokhtar, page 584. 584 ayat 42 sampai 46. 584 42 sampai 46. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Bilakah terjadinya? 43. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? 44. Ketika Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya. 45. Engkau yakni Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yakni hari kiamat. 46. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, kerana suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Sore itu petang lah. Okey, terima kasih Puan. Oleh kerana dahsyat suasana akhirat, dahsyat suasana hari kiamat, mereka merasakan kat dunia dulu sepagi atas petang je. Wahai umur 80, 90, 100. Contohlah. Tapi kat akhirat sepagi atau sepetang. Kerana apa? Kedahsyatan suasana hari akhirat. Satu ayat lagi last. Satu ayat lagi. Wa dan kul katakanlah li kepada ibadi hamba-hambaku. Ibadi hamba-hambaku, dalam mereka tulis yang beriman. Yaqulu naklah mereka berkata, allati yang ia, kata-kata yang ia, ahsan, lebih baik.
Inna sesungguhnya syaitan yanzahu menimbulkan permusuhan. Bainahum di antara mereka. Inna sesungguhnya syaitan kana adalah dia lil insan bagi manusia aduwan musuh mubinan yang nyata. Tuan Haji Aziz Dahari terjemahkan boleh Tuan Haji Aziz ayat last kita ni 53. Ada Tuan Haji Aziz Dahari ada? 53. Ya, ayat kita sekarang. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yakni benar. Sesungguhnya syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Apa maksud ayat ni? Allah suruh Nabi cakap pada hamba-hamba Allah yang beriman. Pada orang kafir dia takkan dengar cakap Nabi lah kan. Maka Allah suruh Nabi cakap pada hamba-hamba Allah yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kerana syaitan, bila kita keluarkan kata-kata kasar, kata-kata keji, kata-kata kesat, syaitan akan menggunakan kata-kata kita yang tak baik tadi sebagai alat untuk buat manusia bergaduh. Sama ada adik-beradik ke, pasangan suami isteri ke, mak ayah ke, ayah dengan anak ke, dengan sebab adanya perkataan tak baik, maka manusia akan gaduh. Bila manusia gaduh, syaitan seronok. Suka. Walaupun ustaz sama ustaz gaduh. Ustaz A keluarkan kata-kata kesat untuk ustaz B. Ustaz B balas balik pada ustaz A dengan kata-kata kesat. Seronok tak syaitan? Seronok. Sebab apa? Bukan sekadar dua orang ustaz bergaduh. Ustaz A ada followers dia, ustaz B ada followers dia. Followers ustaz A akan kata kat followers ustaz B, followers ustaz B akan mengata balik kat followers ustaz A. Ramai tak bergaduh? Ramai. Seronok tak syaitan? Seronok syaitan. Maka Allah suruh, baik, ayat ni sebenarnya diturunkan kepada Nabi dan sahabat-sahabat sebelum adanya perintah perang. Sebelum adanya perintah perang, masa tu orang Islam sedikit, apa yang Nabi dengan sahabat nak capai? Nabi dengan sahabat nak capai masa tu ialah meramaikan orang Islam. Jadi untuk meramaikan orang Islam, boleh tak kita guna kata-kata kasar, keji, bengis? Tak boleh. Kata-kata kasar, keji, bengis akan menyebabkan orang kafir lagi jauh pada Islam. Orang kafir, bayangkan, kita nak ajak orang kafir masuk Islam. Tapi kita panggil dia, wahai kafir, marilah masuk Islam. Ataupun kita kata, hai kafir, hang ni ahli neraka, hang tahu tak ahli neraka? Bila hang nak masuk Islam? Betul ke salah kata-kata kita? Betul. Orang kafir adalah ahli neraka. Kalau dia mati tak mengucap masuk Islam, dia adalah ahli neraka. Kata-kata tu betul. Apa yang kita cakap betul. Tapi tu adakah tu kata yang paling baik? Untuk tackle hati orang kafir masuk Islam, adakah tu perkataan yang baik? Tak. Kita guna kata-kata kasar, keji, bengis, kita sedang menjauhkan orang pada Islam. Sedangkan Nabi dihantar untuk bawa seramai mungkin manusia masuk syurga, bukan nak menerakakan ramai orang. Walaupun orang kafir itu memang ahli neraka. Maksudnya Allah kata orang kafir masuk neraka. Tapi adakah ayat ini nak suruh kita panggil orang kafir, wahai si kafir, bila nak masuk Islam? Ahli neraka? Tak. Itu bukan ciri-ciri seorang yang nak keuntungan akhirat. Orang nak keuntungan akhirat, walau dia benci kat seseorang tu, dia tak tunjuk benci dia pada orang tu. Orang bisnes, contoh orang bisnes, ada orang dia tak suka. Manusia, ada orang dia tak suka, ada orang dia benci. Tapi oleh kerana dia buat bisnes, dia takkan tunjuk kebencian dia pada siapa-siapa. Dia orang kuat parti A, contoh. Dia orang kuat parti politik parti A. Dia buka kedai makan. Dia nak parti A saja ke datang kedai makan dia? Tak, dia nak semua orang datang kedai makan dia. Jadi dia walaupun benci parti B, parti C yang tak sama dengan dia, dia tak akan keluarkan kata-kata menunjukkan kebencian dia parti B ke parti C. Sebab apa? Dia nak untung, dia nak berniaga. Pernah tengok orang kuat politik, dia bubuh gambar bendera politik kat kedai makan dia. Dia parti A, dia minat parti A, dia bubuh bendera parti A depan kedai makan dia. Ada orang buat politik dia? Tak ada. Tak matang. Dia pun tahu kalau buat macam tu, orang yang parti lain tak datang kedai dia. Penyokong yang sama macam dia datang kedai dia. Rugi tak? Rugi. Dalam bisnes rugi. Lepas tu ada orang kafir yang tak percaya Islam, tak benci Islam.
Tapi buat bihun cat masjid. Contohlah kan. Sebab apa? Dia tak pergi masjid pun. Dia antara yang komen kalau azan kuat. Tapi buat produk keluaran cat masjid. Cat masjid contohlah. Bubuh nama keluaran produk Al-Munawwarah. Sedap bunyinya tapi owner bukan Islam. Contoh. Sebab apa? Dalam bab bisnes tak boleh tunjuk benci pada siapa, suka siapa, tak boleh tunjuk. Yang penting untung. Sama juga, kita ni bisnes juga ni. Apa produk kita? Iman dan aman. Siapa bakal customer kita? Semua orang. Orang kafir, sama ada dia kafir baik, kafir jahat, benci Islam, tak benci Islam, dia adalah bakal customer kita. Jadi kalau kita tunjuk perangai tak comel kat dia, kita keluarkan kata-kata panggil, wahai kafir ahli neraka, alhamdulillah masuk Islam. Adakah kata-kata tu bakal menarik dia untuk minat pada Islam? Tak. Maka Allah pesan pada Nabi dengan sahabat, cakaplah pada mereka dengan kata-kata yang baik. Sebab kalau kamu kata pada mereka kata-kata yang tak baik, syaitan akan gunakan point tu untuk buat mereka lagi jauh pada kamu. Syaitan kata tengok, dia kata dia Nabi yang betul, Nabi benar cakap macam tu, cakap kasar, kata kamu gini. Tak ikut orang macam tu. Syaitan akan menjauhkan dia daripada agama Islam. Melainkan Nabi pernah panggil orang Yahudi, wahai keturunan kera dan khinzir. Nabi panggil macam tu pada orang Yahudi, ya. Tapi ingat, Yahudi mana? Yang Yahudi yang Nabi dah bagi tempat perjanjian damai, mereka melawan. Mereka pilih untuk bunuh Nabi, mereka pilih berkomplot untuk jatuhkan Nabi. Maka untuk mereka Nabi panggil, wahai keturunan kera dan khinzir. Maksudnya apa? Maksudnya, untuk orang kafir yang melampau batas, yang melanggar perjanjian, yang mencabul peraturan-peraturan yang dah dipersetujui, boleh kalau kita nak keluarkan kata-kata kasar macam tu. Orang kafir yang menyebut urusan orang Islam. Kita buat urusan orang Islam lah. Mufti tak bagi orang Islam join perbuatan ni. Mufti tak bagi orang Islam buat perbuatan ni. Orang kafir nak buat suka hatilah, dah dia kafir. Mufti kita, dia tegur orang Islam, jangan buat ni, jangan buat tu, jangan buat ni, jangan pakai macam tu, jangan join program-program tu. Mufti kita tegur orang Islam. Orang kafir menyebut. Orang kafir menyebut urusan kita. Dengan orang macam tu sesuai dia cakap kasar. Mu kafir sibuk apa urusan kami, orang Islam. Mufti kami tegur kami. Kamu nak buat suka hati. Awak kafir ahli neraka tahu apa? Sesuai cakap macam tu. Sebab apa? Dia nak melampau batas menyebut urusan kita. Tapi kalau dia orang kafir yang tidak ada menyentuh urusan kita langsung, bukanlah kata-kata yang baik kalau kita panggil mereka hai si kafir, hai si ahli neraka, itu bukan kata-kata yang baik. Ayat ini, ayat kita sekarang mansukh setelah turunnya ayat. Tengok muka surat 199. Kalau baca Puan Arianti muka surat 199. Ada Puan Arianti 199. Okey, baik, tak ada. Puan Siti Nurhaliza, tolong baca Puan Siti Nurhaliza 199. 199 ayat atas sekali. Ada Puan Siti Nurhaliza Abdul Rashid. Ayat berapa? Atas sekali. 199 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Okay. Terima kasih Mas Siti Nurhaliza. Lepas turun ayat tu, ayat ni masuk. Kenapa? Masa turun ayat ni, orang kafir masih lagi majoriti, orang Islam minoriti. Maka untuk tarik orang kafir jadi orang Islam, kena guna kata-kata yang lembut. Ni surah Makiyah, Mekah. Lepas Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menguasai negara Madinah. Maka masa tu, orang kafir yang melawan Nabi, orang munafik yang melawan Nabi, Allah suruh berkeras dengan mereka. Tidak ada lagi lembut-lembut dengan mereka. Jadi dalam tafsir, ayat tu masukkan ayat ni. Kenapa ayat tu Allah suruh bersikap keras? Nabi dah buat perjanjian damai, dah bagi muka, dah bagi tempat, buat perangai juga, masa tu kena berkeras dengan mereka. Tak boleh lagi cakap lembut, tak boleh lagi cakap elok-elok. Nampak? Terbeza dia. Baik, zaman sekarang, kita nak beramal yang mana? Kita beramal dengan ayat kita sekarang. Beramal dengan ayat kita surah Isra' ni. Berkatalah dengan kata-kata yang baik kepada orang kafir. Tujuan dia apa dia? Untuk buat mereka tertarik masuk Islam. Bab kata-kata baik ni Allah suruh dengan semua orang. Allah tak kata bercakaplah baik dengan orang baik sahaja, bercakaplah baik dengan orang Islam sahaja. Tak. Tengok surah Al-Baqarah. Last. Kalau baca Tuan Haji Rashid, boleh Tuan Haji Rashid surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Cari buku surat sekejap.
Okey, muka surat 12 ayat bawah sekali. Muka surat 12 ayat bawah sekali. Ni last. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, serta ucaplah kepada sesama manusia kata-kata yang baik. Cukup. Jadi kalau Terima kasih Tuan Haji Rashid. ya, Allah suruh cakap dengan orang Islam saja ke Tuan Haji Rashid? Kata-kata yang baik. tak apa, semua orang. Semua orang. Ni point dia. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah dengan kata-kata yang baik pada semua orang. Allah tak kata pada orang Islam je. Dan orang Islam yang amal agama, orang Islam yang tak pakai tudung, tak sembahyang, tak payah cakap elok, cakap kasar sikit dengan dia. Mana ada? Allah suruh berkata dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ialah menyebabkan orang tertarik, orang setuju, orang menerima apa kita akan sampaikan. Kalau kita sikap kasar, bengis, sama-sama Islam akan lari pada kita. Kita bersikap kasar, sikap bengis, cakap main lepas je, orang Islam pun akan lari pada kita. Family pun akan jauh pada kita. Tapi kalau kita berkata kata-kata yang baik, syaitan kurang point untuk membuat kita berpecah belah. Syaitan tak ada point untuk buat kita saling bergaduh. Kerana syaitan paling disuka, paling digembira bila tengok orang saling bergaduh. Apatah lagi orang sama Islam bergaduh. Okey, minggu depan saya nak cerita perkataan nazara tu. Nazara tu memang tugas syaitan memisahkan adik-beradik, membuatkan suami isteri berpisah kerana syaitan suka menimbulkan permusuhan antara satu sama lain. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua.